marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Definisi puasa. Di dalam kitab Fiqh Manhaj telah diterangkan definisi puasa seperti mana berikut. Daripada segi bahasa, makna puasa ataupun siam ialah menahan dari sesuatu, atau sama ada makanan atau percakapan, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam ayat 26, aku telah bernazar kepada yang bersifat Ar-Rahman untuk diam, iaitu tahan daripada bercakap. Itu adalah kata-kata Siti Maryam apabila ditanya kepadanya siapakah anak, siapakah bapa kepada anaknya Nabi Isa. Lalu Siti Maryam tidak mau menjawab. Siti Maryam berkata, aku telah bernazar untuk diam daripada bercakap. Siapakah bapa kepada anak aku? Kalau aku cakap pun kamu tak percaya. Kamu tanya sendiri pada anak aku Isa. Itu kisah Siti Maryam. Itu daripada segi bahasa. Daripada segi hukum agama Islam, puasa ialah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bermula terbitnya subuh, terbitnya fajar, sehinggalah terbenamnya matahari disertai dengan niat untuk berpuasa. Maka itu adalah puasa. Menahan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar shadiq hinggalah terbenam matahari. Puasa mempunyai makna yang maknawi dan mempunyai tujuan yang sangat besar. Sekiranya kita merenung dan mengamati dengan penuh perhatian, pasti kita akan merasa takjub dengan ibadat dan tujuan pensyariatan puasa itu sendiri. Dia mengandungi makna-makna yang kita sebut sebagai makna maknawi, yang terkandung, yang tersirat di dalamnya, rahsia-rahsia. Maka di antara rahsia-rahsia orang yang berpuasa, dia mengikat tali pengikat untuk menunjukkan keimanan yang sebenar sebagai seorang mukmin. Allah suruh puasa, puasalah. Maka tanda orang yang berpuasa itu, tanda orang yang beriman itu ialah puasa. Sanggup tidak makan, tidak minum, siang hari tak buat apa-apa dengan isteri dia. Sebab puasa perintah Allah. Sanggup itu kerana apa? Kerana Allah. Itu yang dikatakan sebagai berpuasa. Makanan banyak tapi tak boleh makan, sebab Allah suruh puasa. Itulah tanda iman. Tanda iman ini ialah taat kepada perintah Allah. Walaupun berat, perintah itu sangat berat. Itu yang saya katakan semalam di stadium. Itulah tanda-tanda orang bertakwa. Tanda orang bertakwa ialah orang yang redha dengan Tuhan. Kita selalu sebut takwa, dia takut. Takwa itu bukan semata-mata takut. Takwa juga maknanya redha. Allah suruh semayang, Allah suruh puasa. Jangan banyak cakap. Nabi kata tasumu tasyahlah. Kamu berpuasa, kamu sihat. Dah, puasa je, nanti kamu sihat. Bila buat kajian, rupa-rupanya orang yang berpuasa ni insya-Allah dia tak kena penyakit nyamuk. Orang yang rajin berpuasa akan dihindarkan daripada penyakit nyamuk. Orang yang rajin senyum dan memaafkan orang lain lebih susah untuk mendapat sakit jantung daripada orang yang masam dan orang yang menyimpan dendam. Sebab tu kita jangan simpan dendam. Kita kadang-kadang nak marah pada orang yang dendamnya berhari-hari, bertahun-tahun. Cukup 2 tahun confirm jantung. Sekarang menung dia rumah aku tak boleh buat sakit jantung. Sebab tu jangan kita simpan-simpan. Kalau nak marah pun marah sekali je, buangkan kemarahan tu. Jangan lu simpan. Kalau kena marah pun jangan simpan hati. Maafkanlah. Ya, ini ambil lagu DJ. Maafkanlah, maafkanlah.
simpan dendam, tak elok. Baik, ini puasa ini mengikatkan tali keimanan, yakin pada Allah. Yang keduanya, puasa dapat mendidik manusia untuk menyediakan diri dengan bekalan hari akhirat. Kita mula berpuasa 5.45 dah puasa dah. Maka kita nak buka nanti pukul 7.25. Kita buat persiapan jam 5 petang, 4 petang. Dah turun ke dapur. Turun ke dapur, keluarkan ikan, potong sayur, potong bawang, potong semua. Nak makan nanti 7.25. Untuk berbuka puasa kita buat siap juadah. Nanti kita nak mati, nak menghadap kepada Allah, apa pula juadah kita? Apa juadah kita ketika kita menghadap Tuhan? Mesti ada satu juga perasaan kita untuk membuat persiapan untuk bekalan kita. Dan yang ketiga, ibadat puasa dapat mentarbiah dan mendidik masyarakat supaya menghargai nikmat Allah, menghargai Allah Ta'ala bagi pada kita makanan. Bayangkan saudara-saudara kita yang susah makan, yang sakit, yang tak boleh makan, yang miskin, yang fakir, laparnya, ya Allah, apa? Ada orang yang mati dalam kaya, mati dalam kaya tuan-tuan, terlalu kedekut, tak makan, akhirnya datang penyakit. Allah bagi duit pada kita, makan. Allah bagi duit pada kita, makanlah. Jangan makan duit. Ini tidak disimpan. Bila mati, siapa yang rasa? Belum tentu kita rasa. Akak-akak ada baju pakai, nanti mati kita, orang lain yang pakai. Baik pakai, sekali datang ke kuliah 4 helai baju. Puas hati Ustaz, senang Ustaz. Nanti kalau saya mati, suami saya kahwin lain, saya pakai baju saya Ustaz. Ini betul simpan. Nanti mati orang lain rasa. Harta yang kita ada ni tuan-tuan, belum tentu kita punya. Rumah kita bayar sampai habis, kereta kita bayar, harta benda semua kita bayar, tanah kita di Johor pun semua kita yang bayar. Duit kita, kerja kita, siang malam tak ada siapa yang bayar. Kita yang kerja siang malam pagi petang. Kita cuma ada anak tunggal lelaki. Itulah anak kita. Kemudian bila kita mati, harta itu dapat pada anak tunggal kita dengan isteri kita, dan tinggalkan anak-anak dia, anak-anak yatim. Disebabkan menantu kita dia tak pandai bawa kereta, dia dapat pada anak kita. Anak kita pula mati. Anak kita mati, anak tunggal tu mati, tinggal menantu dengan anak-anak yatim. Disebabkan menantu kita tak pandai bawa kereta, kereta anak kita tu kereta kita yang bayar. Dapat dekat anak pula mati. Sekarang yang bawa kereta kita ialah besan ambil hantar anak ke sekolah. Padahal besan kita tak pernah membayar walaupun sen dekat bank. Sekarang besan kita yang dapat. Kemudian menantu kita kata dekat bapak dia, ayah katalah duduk dengan saya. Bilik Allah yarham bapak betul saya pun kosong. Sekarang besan kita yang tidur dalam bilik. 1 sen wang dia tak bagi masa nak buat rumah. Tak lama lepas kita habis iddah, menantu kita kahwin lain. Harta anak kita, harta arwah anak kita pun dapat kepada suami baru dia, yang 1 sen langsung tak tolong kita beli rumah, beli kereta. Dia jangan duk seronok sangat dengan harta tuan-tuan. Kadang-kadang harta yang kita dapat sekarang, yang kita kumpul sekarang, bukan kita yang rasa, bukan isteri kita yang rasa. Kadang-kadang yang akan rasa ialah menantu kita, besan kita. Silap-silap suami menantu kita yang akan rasa, yang tak kena mengena kita. Baik kita buat persiapan siap-siap untuk akhirat kita, harta kita untuk kita di hari akhirat nanti. Baik, mula pensyariatan puasa.
Mula difardukan ibadat puasa ialah pada bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijri. Berdasarkan firman Allah di dalam suratul Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, kata Allah. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa ialah pada bulan Ramadan yang padanya diturunkan Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan membezakan antara yang benar dengan yang salah. Maka turunlah ibadat puasa. Dan setiap umat-umat zaman dahulu ada puasanya masing-masing. Umat Nabi Ibrahim pun ada puasa, umat Nabi Isa pun ada puasa. Semua umat-umat ada puasa masing-masing. Sampailah kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada puasanya. Diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibina Islam atas 5 perkara: mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Di sini tuan-tuan ada beberapa asas yang tuan-tuan kena faham. 5 asas. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Ini asas yang paling besar. Apa istimewanya mengucap 2 kalimah syahadah? Istimewanya bila kita mengucap, kita Islam. Istimewanya bila kita mengucap kalimah syahadah, semua benda baik yang kita buat ada pahala. Orang yang bukan Islam, baik macam mana pun tak ada pahala, sebab tak mengucap. Orang bukan Islam bina masjid, orang bukan Islam bantu anak yatim, orang bukan Islam sedekah, banyak kebajikan dia, tapi dia tak mengucap, tak ada makna. Baru ni saya ceramah di satu sekolah. Saya tanya, cikgu satu beritahu saya, sebelum saya datang ada kem motivasi. Jadi dia orang tanya pada pelajar-pelajar sekolah, okey, ada seorang Islam, ada seorang bukan Islam, kata guru besar. Okey pelajar-pelajar, cikgu nak tanya ya, ada seorang bukan Islam, dia ni sangat baik, rajin menderma, rajin tolong orang tua, rajin tolong orang miskin, rajin buat masjid, tetapi dia tidak Islam. Kalau dia mati, adakah dia masuk syurga? Ramai-ramai menjawab, ya. Astagfirullahaladzim. Ini keadaan anak-anak muda zaman sekarang. Dia kata asal nampak baik, syurga lah. Dia tak nampak asasnya ialah tauhid, akidah. Bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita adalah bersaudara. Kita adalah saudara. Itu kekuatan la ilaha illallah. Bila sebut bersaudara, walaupun merentasi sempadan, kita disuruh tolong menolong. Sebab kalimah la ilaha illallah lebih kuat daripada border sesebuah negara. Dia tidak ada sempadan. La ilaha illallah ni tidak ada sempadan.